Sampai sekarang kalau tuan-tuan tanya, ini Tuhan ke? Dia akan bukan Tuhan, mana ada batu ni bukan Tuhan. Dia cakap kan, apa ni, dia pun tahu dia bukan Tuhan. Dia ada roh, di belakang dia ada roh tu. Macam yang dia orang sebut Datuk Kong tu, kata pergi research Datuk Kong tu, orang Melayu tu, dia ada roh tu. Roh tu yang mereka sembah tu. Bukan patung tu yang mereka sembah, ada roh tu. Roh tu yang bawa permintaan mereka tu. Dia orang tengah dia yang bawa permintaan mereka kepada Allah SWT. Allah kata, "Qul," katakanlah, "awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun." Apakah kamu mengambil mereka sebagai penolong meskipun mereka tidak memiliki sesuatu pun? Dia tak ada apa-apa pun, tak miliki apa-apa pun. Kita cakap kan, tak ada dia, apa yang berhala ni milik? Malaikat berhala ni dimiliki. Ini berhala siapa ni? Kalau ada orang letak berhala, siapa punya berhala ni? Kita tanya bukan, berhala ni milik siapa? Milik siapa-siapa juga tak. Balik berhala ni memiliki apa? Berhala ni dia punya apa? Apa yang berhala miliki? Tak ada apa-apa sebenarnya. Apa batu, macam mana boleh benda ni boleh memiliki sesuatu? Macam ini kayu ni. Kayu ni dia memiliki sesuatu. Apa yang dia miliki? Kalau kita agak orang kan, kita agak dia ni pemilik apa? Pemilik kereta. Okeylah, benda tu dia memiliki kereta. Ini benda batu memiliki apa ni? Mana dia cakap kipas ni dia memiliki apa? Memiliki apa? Dia ada kuasa apa? Allah aja dia berhenti. Switch off aja dia berhenti. Dia memiliki kuasa apa yang dia ada. Awak kena on dia boleh on. Itu tadi tak ada apa-apa. Berhala tak boleh berjalan, tak boleh bergerak, dia milih apa? Jadi nak cakap yang lagi teruk sekali, dia cakap bukan bilik syafaat. Wah, dia ada syafaat dia memiliki syafaat. Dia memiliki pertolongan. Dia ada kuasa boleh memberi pertolongan. Allah cakap sesuatu pun dia tak miliki, sesuatu pun macam mana dia boleh upgrade pula? Bukan nak cakap dia milik kuasa untuk mendengar dia. Awak nak upgrade dia boleh menolong kita, boleh bawa kita punya doa, kita punya ibadat kita semua kepada Allah SWT. Allah Akbar. Yang pada benda mati. Dia mana benda mati boleh memiliki apa-apa. Satu tu, wala ya'qilun. Dan dia tak faham pun. Awak berdoa dengan dia berjam-jam, dia tak faham pun. Berhala faham? Ya. Cakap dengan batu. Cakap dengan botol. Cactus. Hari aku nak pergi Korea cactus lah. Bantu aku sikit lah. Bagi ilham sikit lah apa nak cakap di malam ni. Cakap, anak sultan, Abi cakap dengan siapa? Cakap dengan botol. Cakap dengan botol. Cakap bapak aku dah gila. Berbual dengan botol. Apa berbual dengan benda macam ni? Kau tak tahu botol ni botol ajaib tau. Ada kuasa, ada gini. Ada betul, gila betul. Jadi benda ni tak berakal. Yang tak berakal, yang tak faham, tak mengerti apa cakap dia batu. Dia batu yang pergi cakap dengan batu buat apa? Aku jatuh cinta dengan patung. Jatuh cinta dengan patung. Terpaut hati aku cinta dengan patung. China doll ke apa? Dia ke gila tu. Ini bukan patung tu. Dia jadikan patung tu Tuhan dia pula. Upgrade tinggi sangat. Sampai kepada peringkat dia boleh berhubung dengan Tuhan. Batu ni boleh berhubung, ada connection dengan Tuhan. Allahu Akbar. Juga kan? Kemudian Allah jelaskan konsep syafaat. Ada tak konsep syafaat? Ada. Cuma dua golongan dalam Islam ni dia tak terima konsep syafaat ini. Itu adalah Khawarij dengan Mu'tazilah. Mereka tak terima. Pasal Khawarij cakap orang yang dosa besar ni semuanya dalam neraka, mereka selama-lamanya akan keluar dalam neraka. Khawarij punya fahaman dia. Jadi kita kata ada syafaat, Nabi boleh keluarkan orang yang berlaku dosa besar itu daripada tak ada syafaat. Tak ada syafaat, tak ada apa, mereka ni berlaku. Mu'tazilah pula pun cakap tak ada juga. Mereka ni dalam dia ada dua tempat.
Mereka bukan mukmin, bukan kafir, pelaku dosa besar. Apa? Manzilah baina manzilatain. Dia dalam satu kedudukan daripada dua kedudukan. Allah. Allah sebenarnya ada dalam Quran. Allah sebut di sini. Qul, katakan kepada mereka, lillahi milik Allah asy-syafa'atu jami'ah, segala syafaat, semua syafaat ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tak konsep syafaat? Ada. Sebab Allah cakap milik Allah syafaat ini. Kalau tak ada, takkan milik Allah. Allah milik apa? Jadi di sini Allah cakap milik Allah segala syafaat. Jadi kalau milik Allah Subhanahu wa taala, macam kita kan, Nabi boleh memberi syafaat, malaikat boleh memberi syafaat, orang soleh boleh memberi syafaat, orang tahfiz boleh memberi syafaat. Apa semua kan? Orang yang hafal Quran dia boleh beri syafaat kepada ahli keluarga dia. Contohlah. Jadi ramai yang boleh bagi syafaat. Tapi mereka milik syafaat tu tak? Tak. Sebab itu kita tak berdoa kepada Nabi minta syafaat. Tapi ada juga orang jahil dia berdoa kepada Nabi. Apa? Doa kepada Nabi syafaat. Nabi bukan pemilik syafaat. Yang milik syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang pemilik syafaat siapa? Ayat dia. Allah pemilik syafaat. Hanya Allah yang memiliki syafaat. Jadi bukan Nabi ada memiliki syafaat. Nabi orang tengah saja. Setelah Allah izinkan bagi syafaat, baru Nabi boleh beri syafaat. Syafaat ini sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta dengan Nabi, ya, aku tak memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat adalah Nabi. Kalau siapa nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa nak syafaat Nabi, hendaklah dia berdoa. Doa selepas azan. Allahumma rabbaha dhihi da'watit tammah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma, ya Allah. Dan banyakkan selawat. Kalau dia nak syafaat Nabi, banyak selawat. Selawat dia saja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma. Kita minta kepada Allah juga. Allahumma. Minta kepada Allah. Mana boleh? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami syafaat. Nabi tak ajar pun doa macam itu. Nabi tak ajar pun kita minta kepada dia, Jibril, beri aku syafaat. Anak kita yang hafiz ni, bagilah aku syafaat, bagilah aku syafaat ni. Dah pun pening kan, syafaat aku dah nak. Tak ada, kita tak minta. Pasal milik syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak syafaat apa? Apa yang kita nak? Nak syurga kan? Nak lepas syafaatkan aku lah, lepaskan aku daripada neraka. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Okey, bagaimana? Okey, contohlah ni bagi teori senang je kan. Contoh orang ni pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar. Jadi dia dihukumkan masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Jadi dia diberi syafaat, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhlah dia daripada neraka. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada neraka melalui siapa? Melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui syafaat, contoh, melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah keluarkan dia. Jadi ada orang yang Allah keluarkan begitu saja. Dia situasi di akhirat itu tak semua orang keluar daripada neraka ni melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada neraka tuan. Ada yang melalui Allah SWT keluarkan sendiri. Allah SWT boleh keluarkan seseorang itu. Ada yang melalui malaikat, ada melalui kawan dia, kawan macam kuliah dengan dia. Mereka kata, ya Allah, dulu kami ada di masjid ni, kami duduk sama dengan orang ni semua, kami solat dengan dia, zikir dengan dia, tapi kami tak lihat dia di syurga ni. Allah cakap pergi lihat di neraka. Mereka lihat dan neraka, kata Rasulullah ni, hadis Rasulullah belum makan muka dia. Api neraka tu belum makan. Kalau makan, memang dia tak cap muka dia. Jadi baru kena kaki dia. Jadi mereka kenal dia. Lalu Allah SWT keluarkan dia. Allah SWT keluarkan dia. Jadi yang keluarkan sebenarnya Allah SWT. Itu konsep syafaat. Tapi syafaat yang syirik kita cakap adalah meminta kepada contoh berhala, kepada orang tengah ni. Meminta kepada orang tengah itu syafaat syirik kan tu. Kita minta kepada berhala ke atau sesiapa orang tengah ni supaya memberi kita syafaat. Kenapa minta kepada dia? Adakah dia memiliki syafaat? Tidak. Allah yang memiliki
syafaat. Kenapa tak kenapa tak minta kepada Allah? Nanti bila Allah nak beri syafaat, beri permintaan kita tu melalui syafaat. Melalui syafaat. Maulana Abdul Hadi dia jelaskan bagaimana kerajaan dia buat satu perumpamaan. Kerajaan nak berikan anugerah kepada Ustaz Azhari sebagai penceramah terbaik. Begitu. Jadi dia tak terus direct kepada saya, dia akan beri kepada Jabatan Agama. Jabatan Agama ada majlis penyampaian anugerah. Jadi dia sebenarnya itu orang tengah dia diberikan begitu. Itu masalah dia. Kita pula jangan minta Jabatan Agama pula anugerah tu. Berilah. Kita mana dia? Kita mana tentu kan kau ke kita nak beri anugerah, minta kepada siapa? Kepada kerajaan, contoh kerajaan. Jadi itu perbandingan. Kita nak minta pertolongan, kita nak pula istighatsah ke, kita nak pula apa sebab pertolongan, bantuan kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara Allah Subhanahu Wa Taala memberi dia kemungkinan melalui syafaat. Itu konsep dia. Yang syirik tu dia minta kepada yang orang yang beri syafaat itu. Dia minta kepada berhala atau sesiapa, orang-orang yang dah mati ni, dia minta syafaat daripada orang ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cakap semua syafaat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada mereka. Syafaat itu milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Dia memiliki langit dan bumi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala milik langit dan bumi, mesti ada peraturan, mesti ada perundangan. Kita milik rumah je, kita milik rumah pun kita ada peraturan. Kita yang milik apa saja, bangunan kita milik, mesti ada peraturan. Allah milik langit dan bumi ni, takkan tak ada peraturan. Dan salah satu peraturan dia, nak syafaat jangan minta kepada orang-orang tengah ni, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bantuan, nak pertolongan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kemudian bila kita sebut tentang tauhid, minta direct kepada Allah, jangan guna orang tengah, jangan ini, jangan minta kepada orang tengah. Marah orang, apa ni? Kau telah menghina berhala-berhala kami, kau telah menghina orang-orang soleh kami, kau telah menghina ini. Dan Datuk Kong ni dia orang Melayu yang baik. Dia jadikan berhala orang Cina ni, jadikan dia berhala. Tuan-tuan boleh google dia Datuk Kong ni, tengok sejarah dia. Jadi kalau kita cakap Hamzah nak minta kepada Datuk Kong ni, minta je pada Allah. Marah mereka. Kalau kau minta pada Datuk Kong ni orang baik ni semua. Cuma kau tak boleh makan babi 3 hari, tak boleh makan minum arak ni kalau kau nak minta dengan dia. Happy dia bila kita sebut tentang Datuk Kong. Tapi kalau kita sebut tentang Allah, minta dia direct kepada Allah. Tak payah minta kepada orang tengah ni semua, kita minta direct kepada Allah. Mengamuk dia. Ini perangai orang-orang musyrik, orang-orang yang tak suka tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza dzukirallahu wahdahu, dan apabila disebut nama Allah sahaja, istamazat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau dia dekat sini kesal, sedap pula dia punya terjemahan. Tukar-tukar terjemahan. Istamazat ni segan serta diamlah hati mereka yang segan. Tadi kesal dengan segan lain. Apa beza? Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa beza? Ini duduk Melayu ni, satu rumpun jugalah, Indonesia pun Melayu juga, sama juga. Kenapa beza? Kenapa dia? Dalam terjemahan kadang dia punya perkataan kita. Kalau kita buka kitab tafsir, satu perkataan aja dalam kitab tafsir mungkin ada 10 makna. Mufassir ni cakap makna dia ni, mufassir ni cakap makna dia ni, mufassir ni cakap makna dia. Kadang sampai 10 makna ni. Jadi yang berterjemah kita, yang Indonesia, dia pilih nombor 1 lah. Yang berterjemah Melayu ni, aku pilih yang nombor 2 lah. Jadi makna dia lain lah. Dia ikut tafsir ni,
dia ikut tafsir ni, bukan itu. Pasal dia tak boleh ikut bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia tak sama. Dia tak boleh ikut semata-mata bahasa Arab dia. Pasal bahasa Arab kadang makna dia lain. Kalau dia kata yakin, hatta yaqiyakal yakin. Oh, ni keyakinan sehingga datang keyakinan kepada mereka. Bukan itu bahasa Arab dia. Tapi tafsir dia hatta yaqiyahumul maut. Yakin, al-yakin huwal maut. Jadi ulama tafsirkan al-yakin itu adalah al-maut. Beza tak yakin dengan maut? Beza jauh keyakinan datang ya. Bukan dah datang maut ke apa mati. Jadi tengok. Dia tengok kepada penterjemah ni diikut tafsir yang mana. Jadi kita ada beza sikit. Jadi dua betul tak? Dua betul. Indonesia ke dengan Melayunya. Betul lah. Dia ikut tafsir ni, dia ikut tafsir ni. Kita je tak faham. Kenapa begini? Awak ni tak ada baca punya orang. Dia baca kita tafsir. Tapi yang dia, kalau dia sebut yang tafsir yang saya tak baca itu, yang saya jam tu, macam mana nak tafsirkan, nak faham ayat ni? Kitab tu pun saya tak baca. Kitab yang dia refer tu kan. Jadi kalau di sini apabila disebut nama Allah, sekat serta dialah hati mereka yang tidak beriman kepada akhirat. Indonesia pula menyesal, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Senang aja, mereka tak suka. Mereka tak suka bila cakap tauhid kepada Allah, kita berdoa hanya direct kepada Allah. Oh, hati mereka ni menyampah. Apa sikit-sikit tauhid, sikit-sikit berdoa kepada Allah SWT. Wa idza dzukira alladziina min dunihi, dan apabila disebut selain daripada Allah dalam berdoa, dalam meminta kepada selain daripada Allah, oh, idza hum yastabshirun, gembira dia. Oh, ni dia lah, ni dia. Betul ni doa yang betul. Kita mesti nak ada orang perantaraan, nak ada orang tengah, nak ada orang itu, gembira dia. Inilah hati orang-orang yang kita kata hilang sinar tauhid daripada diri dia. Dia lebih suka kepada kesyirikan. Dia lagi happy sangat kalau cerita tentang Allah SWT, tak happy sangat, tak gembira sangat. Tapi kalau benda-benda yang syirik, benda-benda itu, oh, dia punya suka. Yastabshirun, riak gembira. Gembira betul. Bila dia sebut nama Allah, dia hanya berdoa kepada Allah SWT, tak nak pula dia. Itulah tuan-tuan, sedikit tentang jadi ada orang kita orang Islam lah, kita cakap lah, dah suka sangat bila sebut Al-Quran, sebut hadis ni, tak suka. Dia suka cerita-cerita yang pelik-pelik punya, cerita yang cerita-cerita yang pelik punya. Kita cakap belajar Al-Quran, belajar ni tak sedap lah. Duduk belajar yang cerita-cerita yang pelik, yang selain daripada Allah dengan Rasul ni, yang pelik-pelik lagi mereka suka. Jadi ini kita cakap lari daripada, kalau hati seseorang itu suka, cinta, dengan melekatlah dengan Allah SWT, dia lagi suka. Bila Allah dalam Quran ni cerita tentang kuasa dia, Allah mencipta ni, Allah tadi kita cakap, Allah jadikan tidur, jadikan kematian, jadikan itu. Dan orang yang beriman ini, setiap muka surat Allah akan jelaskan tentang kuasa dia. Kita rasa apa? Menyampah? Rasa bosan? Tak bosan pun. Kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berapa banyak kali kita baca? Banyak kita. Milik Allah apa yang dia ada di langit, di bumi. Hati kita macam mana? Kesal ke? Bosan aku baca ni. Kita baca qul huwallahu ahad. Bagaimana hati kita? Tak ada apa-apa. Itu hati orang yang beriman tu, dia suka bila Allah SWT. Tapi ada orang yang tak suka. Bila Allah saja dia tak suka. Tauhid kepada Allah dia tak suka. Sehingga perkara tauhid, mentauhidkan Allah SWT dah jadi macam fobia pula. Dah kena cop pula. Kau ni golongan yang mentauhidkan Allah SWT. Dia budak golongan yang mentauhidkan Allah tak ada. Muwahhidun, anta muwahhidun. Dia cop pula orang yang mentauhidkan Allah SWT. Dimomok-momokkan, ini golongan yang mentauhidkan Allah, jangan ikut dia. Apa pun dia lah. Tauhidkan Allah tak boleh orang. Jadi yang tak mentauhidkan Allah, kita ikut. Apa masalah dia? Apa masalah ni? Dia masalah
masalah suka kepada kesyirikan. Perkara yang syirik ni dia suka. Kalau ini hari ni ada puasa ni, puasa tu, puasa ni, oh happy dah. Kalau ingat Allah berpuasa sembuhkan awak ini semua. Alhamdulillah juga kan. Semuanya Allah. Awak sakit apa? Allah akan sembuhkan awak. Awak ada masalah apa? Allah akan selesaikan masalah Allah. Semuanya Allah. Apa nak jawab? Orang kuasa saya banyak tak ada masalah. Saya cakap Allah akan selesaikan. Balik kepada Allah. Balik kepada nak suruh saya apa? Bagi awak special punya doa ke? Nak doa ni, nak doa tu, tak ada. Balik kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, minta kepada Allah. Itu jalan keluar dia. Ada orang tak suka. Dia suka yang pelik dia. Ada tak amalan-amalan yang pelik punya? Amalan. Tak tahulah amalan-amalan yang boleh selesaikan masalah dia. Ini dia punca. Orang kafir pun macam gitu. Takut-takut orang Islam pun ada juga fahaman macam gitu. Fahaman yang tak suka berdoa mentauhidkan Allah SWT, tawajuh munajat kepada Allah SWT, lagi suka munajat kepada benda-benda selain daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Dari kita mohon perlindungan Allah SWT supaya Allah SWT tetapkan kita, hati kita ini di atas tauhid kepada Allah SWT. Qul qul hadza astaghfirullah min adhim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.